pemilihan PM ke-9 ataupun yang bakal diangkat seterusnya oleh Pakatan Harapan. Isunya jadi panas baru-baru ni. Saudara-saudari pun dah tengok mungkin selingan video di awal tadi bagaimana proses mesyuarat Pakatan Harapan dalam usaha menamakan calon Perdana Menteri ke-9 jikalah benar Pakatan Harapan berjaya mengambil alih semula. Dan ini pun sebenarnya ada kaitan pemilihan calon ni adalah proses untuk merealisasikan usaha mengambil alih semula kerajaan yang telah dirampas oleh Perikatan Nasional. Saya nak minta pandangan saudara Firdaus Johari dalam blok awal ni. Saudara Firdaus, isu topik kita PKR perlu mengalah, kita kena bincang malam ni. Saudara Firdaus melihat bagaimana ni ya. Dia menjadi sedikit tegang, bukan saja tegang di antara PH dan juga Perikatan Nasional, tapi dia dah menjadi sedikit tegang dalam kalangan rakan-rakan komponen Pakatan Harapan sendiri. Kita sendiri AMK, kita juga telah mengambil pendirian ketua kita YB Akmal Nasir dah membuat satu garis pendirian yang agak tegas petang tadi yang mengatakan begini pendirian kita. So bagaimana saudara Firdaus melihat tentang apakah kita keadilan perlu beralah lagi lah dalam isu ni. Introduksi awal, nanti mungkin kita boleh bincangkan topik-topik berbangkit. Ya Syuk, okey. Dengar ke? Tak, sebab line sekat-sekat tu. Oh iya ke? Okey. Okay, clear, soalan clear. Okey. Dah, ulas sikit dah. Right, okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sahabat-sahabat di luar sana, teman-teman yang diskusi pada malam ini. Malam ini dia punya topik tu agak hangat. Perbincangan kita ini bukannya lebih ke arah kita hendak menyalahkan sesiapa, tetapi kita nak sama-sama fikirkan dan kita bincangkan apakah keadaan-keadaan yang sedang berlaku dan bagaimana kita nak menghadapi keadaan ini dalam masa yang terdekat ini. Yang pertama sekali, polemik ini berpanjangan saudara Syuk. Kalau kita lihat mungkin sejarah dia semua dah tahu, tapi saya mungkin boleh ulas secara ringkasnya kenapa benda ni berlaku, kenapa perkara ini berlaku dan sehingga menjadi perdebatan yang hangat sehingga mewujudkan sedikit pergolakan dan juga perselisihan pendapat di kalangan ahli-ahli PH itu sendiri. Yang pertama sekali kalau kita lihat selepas langkah Sheraton itu berlaku dan Perikatan Nasional menubuhkan kerajaan, di situ kita menghadapi beberapa kecelaruan atau ketidaktentuan politik. Ya, kalau kita tengok dari semasa ke semasa ada perbincangan tentang numbers dan sebagainya. Cumanya saya ingin tekankan di sini begini. Pada pendapat keadilan itu sendiri dan AMK mengambil tindakan yang tegas, tapi bagi pihak parti itu sendiri kita lihat begini, janji itu mesti ditepati saudara Syuk, dan kita berpegang pada janji itu. Kalau kita lihat, kalau kita flashback waktu PRU 14, kerusi yang dimenangi oleh Parti Keadilan itu adalah kerusi yang terbanyak, dan sewaktu Datuk Seri Wan Azizah dipanggil menghadap untuk kita tubuhkan kerajaan dan untuk mengangkat sumpah di istana, sewaktu itu Agong telah memberikan masa, ruang dan secukupnya kepada Kak Wan supaya memikirkan kembali adakah perlu Kak Wan yang mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri. Tetapi parti kita, saudara Syuk, berpegang pada janji. Jadi inilah yang kita nak tekankan, walaupun pada ketika itu bersatu mempunyai kerusi yang sedikit, tetapi sebab janji kita untuk berikan kepada Tun Mahathir pada waktu itu, kita kotakan dan kita tepati.
Walaupun pada waktu itu yang di-Pertuan Agong berikan tempoh yang agak panjang. Kalau kita ingat kembali, majlis angkat sumpah itu berlaku agak lewat. Dan kali kedua Agong panggil menghadap juga, Datuk Seri Wan Zizah tetap dengan pendirian yang sama, iaitu kita tepati janji untuk kita serahkan kepada Tun Mahathir untuk menjadi Perdana Menteri. Jadi itulah maksudnya saya nak katakan bahawa Parti Keadilan ini menepati janjinya kepada rakan-rakan komponen yang lain dan juga perjanjian yang telah dipegang. Tetapi setelah 2 tahun yang dijanjikan, berbagai polemik yang terjadi sehinggalah terjadi apa yang berlaku sekarang. Jadi perkara-perkara yang terjadi itu menyebabkan sedikit orang panggil traumatik atau kita panggil suspicious, kita dah mula suspicious untuk perjanjian yang kedua ini. Dan apabila Tun Mahathir meminta izin untuk masih memegang jawatan Perdana Menteri buat kali Perdana Menteri yang ke-9 jika kerajaan PH mengambil alih, benda ini menimbulkan kesangsian. Adakah janji ini akan ditepati sekali lagi ataupun dia akan deretan dan akhirnya tujuan kita tubuhkan kerajaan yang akan datang ini, PH Plus dan sebagainya, dia akan menimbulkan polemik yang berpanjangan dan tidak berkesudahan. Ini yang ketakutan, yang menjadi ketakutan kepada kita semua. Saudara Syuk, mungkin sedikit ulasan. Introduction tu okey. Kita faham, maknanya cerita isu ni janganlah bagi orang-orang kat luar sana yang melihat pertembungan ni yang berlaku sekarang ni, tegangan ni, janganlah melihat sekadar benda-benda yang berlaku dalam seminggu yang dua, tapi ia dah berlangsung, sejarahnya cukup panjang. Ada perkara-perkara lama yang kita boleh petik semula untuk dijadikan kes rujukan. So benda itulah yang mendorong perbincangan yang semakin hangat hari ini. Saya nak sebelum saya pergi kepada saudara Azmi ni, nak dengar pandangan Razif dulu tentang Razif, pandangan saudara tentang isu nak bentuk antara benda yang saya tengok yang menjadi hangat perbincangan di luar sana. Dia bertembunglah di antara orang kita yang konsisten mahukan Anwar Ibrahim, tapi orang kata politik ini segala-galanya adalah tentang nombor. Tak perlu berbincang soal yang besar-besar kalau kau tak ada nombor. Nombor ni maksud dia ialah ahli parlimen yang cukup, sokongan daripada ahli parlimen yang kita kata membolehkan kita bentuk satu majoriti untuk membentuk kerajaan. Dan Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak ada nombor itu. Dan yang ada nombor itu adalah Tun Mahathir. Dan bagaimana saudara melihat benda ini? Dan benda ni ditekankan semula kepada PKR, seolah-olah dihimpit kepada PKR. Sebab PKR nak Anwar Ibrahim jadi PM, menyebabkan kita tak boleh bentuk kerajaan. Sebab Anwar tak ada nombor. Kalau PKR mengalah, angkat Mahathir sebagai PM, dah lama dah kita bentuk kerajaan semula. So saudara melihat apakah mana satu yang lebih penting dalam soal ini? Kenapa PKR seolah-olah dilihat tegas mempertahankan Anwar Ibrahim walaupun kita tahu Anwar tu tak ada nombor? Dan apakah PKR ni okeylah jadi pembangkang? Seronok sangat jadi pembangkang. So ini polemik di luar sana. PKR gagal meletakkan kepentingan yang lebih besar semata-mata nak angkat Anwar Ibrahim. Macam mana saudara melihat pandangan saudara Razif tentang perkara ni? Okey, tapi sebelum itu kita mau tahu, jika benar Datuk Seri Anwar tidak ada nombor, adakah Tun ada nombor? Ataupun sekadar tetap? Itu kita tidak tahu. Dan sampai sekarang kita masih tidak tahu. Yalah, kena ada dirahsiakan sebab sekarang ni kita boleh lihat proses jual beli sedang giat dijalankan. Dan yang terbaru pun dari Sabah 2 orang sudah berjaya ditarik oleh mereka. Tapi kita pun rasa curiga, Tun ada nombor atau tiada juga? So ada tak ada sebenarnya Tun ni. Tapi Tun ada Khairuddin. Oh, itu adalah segala-galanya nombor dalam dunia ni. Okey. Penyelaras Jasin. Dia kalah kan? Kalah pilihan raya. Nombor apa? So macam mana Razif? Apakah kita nak mempertahankan dalam keadaan biarlah jadi pembangkang atau sebenarnya kita perlu berkorban lah? Yalah, berkorban untuk bentuk kerajaan. Okey, ya, dalam politik ni apa yang penting adalah nombor. Siapa yang ada majoriti, tapi kita kena fikir
Semua ini ditentukan oleh rakyat. Jadi jangan kerana kita gelojoh, ingin mentadbir semula, ingin berada di takhta semula, kita mau khianati itu semua. Sebab kenapa? Kecelaruan semua ni pun berasal daripada mereka juga. Jadi kalau kita mau angkat orang yang sama juga, benda sama berulang, kita akan dengar benda sama. Kita akan dengar manifesto bukan kitab suci, dan kita akan mendengar macam-macam alasan. Dan sebelum ini pun kecelaruan politik yang berlaku di negara ini, kita melihat adalah isu Perdana Menteri. Yang menjadi pokok dia adalah isu Perdana Menteri. Sebab sebelum ini perjanjian adalah mengangkat Tun Mahathir sebagai Perdana Menteri dan serahkan kepada Datuk Seri Anwar dalam masa-masa tertentu. Dan itu menyebabkan isu yang sebenarnya lebih besar yang kita tidak nampak. Sampaikan ada pelabur-pelabur yang sudah tarik handbrake sebab ketidaktentuan itu. Dan bila mereka cuba untuk mengangkat sekali lagi Tun Mahathir, dan Tun Mahathir bagi tahu 6 bulan, adakah beliau akan tunaikan janji? Itu yang pertama. Dan yang kedua, bagaimana kita mau membangunkan semula negara, membaik pulih apa yang sudah rosak, sedangkan tidak ada ketentuan 6 bulan tu. Pelabur pun susah mau masuk dan macam-macam lagi masalah besar akan berlaku. Jadi bagi saya adalah kita kekal dengan mandat rakyat. Tun sudah janji untuk serahkan kepada Anwar. Dia akan lepaskan jawatan dia dan serah kepada Datuk Seri Anwar. Itu adalah janji yang sudah cukup jelas, yang dia sudah, yang dimeterai, sudah ada perjanjian, telah ditandatangani dan diumum pada Januari 2018 kalau tidak silap, masa Convention Pakatan Harapan di IDCC Shah Alam. Jadi itu sudah jelas dan Tun telah meletak jawatan. Bila Tun telah meletak jawatan, kenapa beliau mau naik lagi sebagai Perdana Menteri buat kali ketiga? Dia tidak perlu fikir tentang rekod. Dia sudah memegang rekod sebagai pemimpin negara paling tua di dunia. Dan ada yang menganggap dia sebagai bukan lagi warga emas, sudah fosil orang cakap. Astagfirullahaladzim. Tidak perlu sudah untuk dia mungkin cukup dia sekadar menjadi penasihat cukuplah. Jadi dia mau cipta lagi satu rekod sebagai orang 3 kali menjadi Perdana Menteri di sebuah negara. Cara saya seolah-olah tampuk kekuasaan ini hanya satu mainan bagi dia. Bagi saya sudah-sudahlah. Cukuplah kita serahkan pada mereka yang layak. Kita teruskan dengan agenda reformasi kita bersihkan negara, bangunkan negara ini semula. Sebab itu tujuan kita pegang nih. Bukan kita mau berkuasa untuk selamatkan kroni-kroni lain. Sebab sekarang ini kita diambang kehancuran. Kita sudah dipegang oleh satu rejim yang saya tengok walaupun slow, tapi sebenarnya jauh lebih kejam daripada Barisan Nasional. Pemimpin-pemimpin korup start sudah ditarik keluar. Itu yang kita nampak. Jadi saya rasa itu setakat ini yang saya mau terangkan sedikit. Nanti kita akan kupas lagi.